Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk kajian kami iaitu kebahagiaan menurut Epicurus. Objektif kajian kami sekaligus menjawab persoalan kepada kajian kami ini iaitu siapakah tokoh falsafah Epicurus, apakah konsep bahagia menurut Epicurus, apakah yang terkandung dalam falsafah Epicurus dan apakah faktor-faktor yang membawa ke arah kebahagiaan dari perspektif Epicurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamarina binti Raziman dan nama matrik adalah 1211710. Kebahagiaan merupakan matlamat yang tinggi yang perlu setiap manusia capai dalam kehidupan. Para tokoh falsafah di setiap pelosok dunia banyak membincangkan tentang konsep dan arti kebahagiaan untuk dijadikan sebagai garis panduan demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Epicurus merupakan salah seorang tokoh falsafah ketika zaman Yunani klasik yang juga membincangkan tentang konsep kebahagiaan ini. Konsep kebahagiaan Epicurus ada dibincangkan dan ditulis oleh penulis barat melalui buku, artikel dan jurnal yang diperoleh melalui laman web internet. Bagi mendapatkan data-data yang relevan dalam kajian ini, penyelidikan perpustakaan dibuat bagi mengidentifikasikan dan membuat analisis terhadap data dan maklumat yang berkaitan dengan objek dan masalah kajian yang dilakukan. Adapun penyelidikan perpustakaan ini meliputi artikel, tesis, jurnal, buku serta maklumat yang diperolehi melalui laman web internet. Saya Siti Nurhanis binti Mansur dan nombor kad matrik saya adalah 1212191. Seterusnya, latar belakang Epicurus. Epicurus adalah seorang ahli falsafah Yunani purba dan pengasas sekolah falsafah yang dipanggil Epicureanisme. Epicurus mendapatkan banyak input dari pemikiran atomisme, era demokrat yang menjadi asas falsafah yang dia bangunkan. Sepanjang hayatnya, dikatakan bahawa Epicurus telah menulis kira-kira 300 buah buku. Seterusnya, konsep Epicureanisme. Dalam era Yunani, muncul beberapa aliran seperti Stoisme, Sinisme sehingga muncul Epicureanisme. Epicureanisme muncul disebabkan kekacauan yang ada pada masa itu dan menyebabkan Epicurus mengeluarkan fahaman falsafahnya untuk menjadi satu terapi kepada orang ramai pada masa itu. Dia mengajar bahawa keseronokan dan kesakitan adalah ukuran dari apa yang baik dan jahat. Keseronokan diperoleh dengan ilmu, persahabatan dan menjalani kehidupan yang sederhana. Kemahuan boleh dibagikan kepada 3 jenis iaitu kemahuan semula jadi yang diperlukan seperti kemahuan untuk makan, minum, mempunyai tempat tinggal dan juga pakaian. Kemahuan jenis ini senang untuk dituruti dan sukar untuk dielakkan kerana ianya berkaitan dengan keperluan seharian manusia. Kemahuan semula jadi yang diperlukan ini penting untuk kelangsungan hidup dan demi mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan hidup. Seterusnya adalah kemahuan yang semula jadi, yang bukan keperluan. Sebagai contoh, kemahuan untuk mempunyai rumah yang mewah serta pakaian berjenama yang mahal. Pada asasnya, kemahuan untuk mempunyai rumah dan pakaian merupakan kemahuan yang semula jadi, yang menjadi keperluan. Namun, kita tidak semestinya mempunyai rumah yang mewah serta pakaian yang mahal untuk memenuhi keperluan harian kita. Cukup sekadar rumah yang boleh melindungi kita daripada bahaya serta pakaian yang selesa. Inilah yang dinamakan kemahuan semula jadi yang bukan keperluan kerana tampaknya ia tidak akan mempengaruhi kesihatan kita dari segi fizikal, mental serta psikologi. Akhir sekali, kemahuan yang kosong yang berdasarkan kepercayaan yang salah tentang kehidupan serta alam seperti kemahuan terhadap kekayaan, kemasyhuran serta status yang tinggi. Kemahuan ini sukar untuk dipuaskan kerana tiada penghujungnya dan tidak memberi jaminan kepada seseorang individu untuk merasa kepuasan setelah mendapatnya. Tambahan pula, kemahuan ini bukanlah semula jadi dan tidak menjadi keperluan asas untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
Baiklah, saya Khairani binti Abdul Halim, nombor matrik 1212189. Saya akan meneruskan pembentangan tentang kebahagiaan menurut Epicurus. Yang pertama, kebahagiaan adalah keseronokan. Epicurus memberikan definisi kebahagiaan yang jelas. Dengan kata, keseronokan adalah saudara baik kita yang pertama. Ia adalah titik permulaan bagi setiap pilihan dan setiap keengganan. Dan kepadanya kami sentiasa kembali kerana kami menjadikan perasaan sebagai peraturan untuk menilai setiap perkara yang baik. Epicurus kemudian mendakwa bahawa terdapat dua kepercayaan yang kita paksakan yang paling banyak membuat hidup kita tidak bahagia dan penuh dengan kesakitan. Yang pertama, kepercayaan bahawa kita akan dihukum oleh Tuhan atas tindakan buruk kita. Yang kedua, kematian adalah sesuatu yang perlu ditakuti. Menurut Epicurus, kedua-dua kepercayaan ini menghasilkan ketakutan dan kebimbangan dan sama sekali tidak perlu kerana ia berdasarkan fiksyen semata. Menurutnya lagi, walaupun Tuhan-Tuhan itu memang wujud yang sempurna dan kekal, mereka tidak langsung mementingkan urusan manusia. Oleh itu, menurut Epicurus, kita tidak perlu takut akan azab daripada Tuhan dan kita juga tidak perlu meluangkan masa dengan bersusah payah untuk melakukan ibadah soleh. Bagi kematian, ia menunjukkan bahawa sebaik saja pengalaman hidup berakhir, tidak akan ada lagi rasa sakit. Oleh itu, menurut Epicurus, ketakutan terhadap kematian adalah tidak berasas sama sekali. Yang seterusnya adalah berpaling dari luar. Epicurus mendakwa bahawa rahsia terbesar kebahagiaan adalah menjadi bebas daripada perkara luaran. Berpuas hati dengan perkara mudah dalam hidup memastikan kita tidak akan kecewa. Jika kita meletakkan saham kita dalam keseronokan yang tidak perlu seperti kemewahan dan makanan yang mahal, kita akan menjadi kecewa apabila kehilangan perkara tersebut. Bimbang untuk mendapatkannya terus-menerus mendorong ke arah kemewahan yang lebih besar dan seterusnya kebimbangan dan kekecewaan yang lebih besar. Keseronokan yang Epicurus maksudkan ialah ketiadaan rasa sakit dalam badan dan masalah dalam jiwa. Baiklah, seterusnya, 3 kesilapan manusia dalam mendefinisikan kebahagiaan. Menurut Epicurus, cinta dan kebahagiaan tidak boleh seiring kerana terlalu banyak cemburu, salah faham dan kepahitan. Berbeza dengan persahabatan, malangnya kita jarang berjumpa dengan kawan kerana masa kita terlalu sibuk dengan kerja dan urusan keluarga. Seterusnya, kita berfikir bahawa kita memerlukan kemewahan untuk bergembira. Kita mengimpikan kemewahan, beriadah ke tempat yang indah, bangunan yang mewah, tetapi kita sebenarnya hanya memerlukan ketenangan. Oleh itu, menurut Epicurus, kita seharusnya mempunyai lebih banyak masa untuk membaca, menulis dan mendapat manfaat dengan bercakap bersama dengan pendengar yang baik, simpati dan bijak, yang pada zamannya digelar ahli falsafah. Selain itu, pemikiran untuk mempunyai banyak wang untuk bahagia sebenarnya bukan wang yang membuatkan kita berpuas hati dan gembira, tetapi rasa kepuasan diri melalui apa yang kita ada atau apa yang telah kita lakukan itulah sebenarnya makna kebahagiaan. Seterusnya, filosofi kehidupan Epicurus. Kunci hidup bahagia meski hidup sederhana. Mengikut falsafah hidup Epicurus, seseorang boleh hidup dengan sempurna asalkan keperluan asas dipenuhi. Ramai ahli falsafah lain berpendapat bahawa mencari keseronokan dan kebahagiaan bermakna membenarkan diri kita untuk memanjakan diri dengan perkara yang berlebihan. Sementara itu, Epicurus berpendapat bahawa keseronokan boleh didapati dalam kehidupan yang sederhana. Kerana makna falsafah hidup Epicurus ini menekankan bahawa kebahagiaan selalunya datang dari kesenangan yang sederhana. Adalah mungkin untuk mencari kegembiraan dalam banyak perkara tanpa menghabiskan banyak wang. Seterusnya, faktor bahagia menurut Epicurus. Yang pertama, persahabatan. Beliau percaya bahawa kita harus melihat serta menghabiskan masa dengan rakan-rakan kita setiap hari. Epicurus juga mendakwa bahawa persahabatan adalah salah satu cara yang terbaik untuk mencari keseronokan. Epicurus percaya bahawa mempunyai kawan boleh menambahkan rasa dilindungi serta aman, manakala tidak mempunyai kawan boleh membawa kepada rasa kesunyian. Yang kedua, kebebasan dan berdikari. Semua orang dalam komuniti Epicurus menyumbang kepada kumpulan untuk dapat bertahan hidup. Petani, tukang jahit serta tukang kayu adalah antara yang hadir. Orang lain memerlukan dan menghargai kerja yang mereka dapat hasilkan. Mereka mempunyai semua yang mereka perlukan.
iaitu masa dan kebebasan untuk melakukan aktiviti yang mereka gemari bersama rakan-rakan. Oleh itu, mereka menghargai kehidupan mereka secara kemerdekaan. Akhir sekali, pemikiran berfalsafah iaitu apabila melibatkan diri dalam renungan falsafah ataupun rasional, iaitu dengan menjalani kehidupan yang telah dipelajari. Epicurus percaya bahawa merenungkan kehidupan dan perasaan kita adalah penting. Hal ini kerana ia berpotensi membawa manusia kepada perkara yang baik serta positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurman Sarah binti Hamili, nombor matrik 1212190. Seterusnya saya akan berbicara tentang definisi kebahagiaan dalam persahabatan menurut Epicurus. Antara 4 definisi tersebut ialah yang pertama, persahabatan memberi keselesaan dan kebaikan kepada diri kita. Yang kedua, persahabatan juga memberi sokongan dan bantuan antara satu sama lain. Yang ketiga, apabila persahabatan itu dilihat semakin matang, persahabatan itu dilihat bukanlah sebagai punca kebahagiaan, namun dilihat sebagai sebahagian daripada kehidupan kita. Dan yang terakhir, kesusahan dan kesenangan juga akan ditempuhi bersama-sama. Antara hikmah, kata-kata hikmah oleh Epicurus mengenai persahabatan ialah orang yang bijak tidak lagi berasa sakit apabila dia diseksa berbanding apabila rakannya diseksa, dan akan mati bagi pihaknya, kerana jika dia mengkhianati rakannya, maka seluruh hidupnya akan bingung dan benar-benar kecewa kerana kurang keyakinan dirinya. Kesimpulannya, terdapat 6 rumusan penting hasil dapatan kajian kami yang bertajuk Falsafah Bahagia menurut Epicurus. Falsafah Epicurus yang dibangun kepada abad ketiga menjanjikan kebahagiaan peribadi kepada pengikutnya. Epicurus juga memberikan nasihat yang jelas dan mudah difahami tentang bagaimana mencapai kebahagiaan hakiki. Terdapat juga beberapa bukti bahawa beliau berjaya dalam menjalani falsafah hidupnya. Falsafah Epicurus diasaskan melalui fakta yang bersiri empirical. Falsafah beliau tentang kehidupan yang baik juga menjadikan dia masyhur sehingga ke hari ini. Epicureanisme pula ialah sebuah istilah yang bermaksud satu gaya hidup khusus yang mencari kebahagiaan diri yang diperbaharui. Sesungguhnya kehidupan yang kita lalui pada hari ini adalah apa yang kita sendiri hiasi dan pilihan yang kita lakukan pada setiap hari, kerana memanfaatkannya dengan cara yang betul dan tepat adalah salah satu usaha untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.